الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sirah Nabi dan Rasul pada kali ini akan membawakan kisah mengenai dengan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ishaq merupakan anak yang kedua kepada Nabi Ibrahim AS. Ia adalah merupakan anak kepada isterinya yang pertama, iaitu Siti Sarah. Sebenarnya Siti Sarah ni ia mandul, indah boleh melahirkan. Akan tetapi diorang berdua indah berhenti-berhenti bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan zuriat kepada mereka berdua. Macam Nabi Ismail juga, Nabi Ishaq AS ia meneruskan perjuangan bapanya Nabi Ibrahim AS dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah. Ia meneruskan. Dan ia menyerahkan seluruh hidupnya ni, menyerahkan seluruh hidupnya untuk berjuang, berdakwah, memberitahu orang bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan dan sembahlah Allah. Selepas kewafatan ibunya, Siti Sarah, Nabi Ibrahim masih hidup. Tapi umurnya makin tua lah sudah. Akan tetapi Nabi Ishaq ni belum kahwin-kahwin. Umurnya sudah mencacah 40 tahun. Tapi belum kahwin-kahwin. Ingau. Nabi Ibrahim ingau. Macam mananya anakku belum kahwin-kahwinan ni. Jadinya Nabi Ibrahim pun mengutus salah seorang pelayannya datang ke negeri Iraq bagi meminang seorang perempuan daripada keluarga Nabi Ibrahim ini sendiri. Jadinya pelayan ini tadi datang ke Iraq dan meminang seorang bini-bini bernama Ribka, anak kepada Betuel bin Nahor. Betuel bin Nahor ini adalah saudara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kahwinlah Nabi Ishaq dengan Ribka ni, dan Ribka ni ikut Nabi Ishaq balik semula ke Palestin. Sesudah diorang kahwin, rupa-rupanya Ribka ni pun sama macam Siti Sarah. Peluang untuk melahirkan zuriat itu sangat rendah. Akan tetapi Nabi Ishaq anda marah. Dia marah arah Ribka. Kadang-kadang ada orang marah. Pasal bininya dia boleh bagi zuriat atau lakinya dia boleh bagi zuriat. Dia orang marah. Tapi Nabi Ishaq anda marah. Ia malah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala meminta zuriat.
ia tetap juga meneruskan perkahwinannya dengan Ribka ni. Ia tetap juga. Ribka pun ikut macam Nabi Ishaq, berdoa pada Allah Ta'ala, minta kurniakan zuriat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala, diorang pun dibagi zuriat. Kambar laki-laki. Bernama Esau dan Yakub. Walaupun Esau dan Yakub ni, diorang kambar, akan tetapi bentuk fizikal diorang ni berbeza. Esau sangat disayangi oleh Nabi Ishaq pasal ia ada ciri-ciri ulah Nabi Ishaq. Manakala Yakub disayangi oleh mamanya Ribka. Pasal Nabi Yakub ni ia seorang pencinta kedamaian sama dengan mamanya. Jadi bapanya suka kepada Esau, mamanya suka kepada Yakub. Kemudian masa berlalu ketika itu Nabi Ishaq merasa badannya makin lama. Ia pun memanggil Esau. Suruhnya, kautan kau berburunya. Pasal Esau ni mempunyai kegemaran berburu sama dengan bapanya. Kautan kau berburu, lepas tu masakan yang aku suka. Esau mendengar permintaan bapanya ni, ia memenuhi. Pasal bapanya berhajat mahu mendoakan keberkatan untuk Esau ni. Ribka terdengar. Ia mahu Nabi Ishaq ni mendoakan Yakub, anaknya. Jadinya, bila sedang Esau tu keluar berburu, lakas-lakas disuruhnya Yakub, masak kau masakan kegemaran bapamu. Selepas itu, ia suruh Yakub ni menyamar jadi Esau. Macam saya cakap tadi, fizikal diorang lain, jadinya mamanya ni pandailah. Diserupakannya lah, dibaginya lah pakaian, gaya macam Esau. So datanglah Yakub membawa makanan, suruhnya makan. Gembiralah Nabi Ishaq pada masa itu, dan ia pun mendoakan Yakub yang disangkanya Esau pada masa itu. Jadinya selepas itu, kelurusan, Esau datang balik. Bilanya dapat tahu, marah ya. Nabi Ishaq pun masa itu terkejut. Bukan Esau tadi kaya. Rupa-rupanya Yakub. Marah Esau ni. Pak, tarik balik doa tu untukku bah. Tapi doa tu tidak dapat ditarik balik. Lalu Esau pun bersumpahnya. Demi Allahnya. Mungkin dia bersumpah macam tu. Kalau kata ni ikut pengetahuan tadi, kalau kata ni kamu bersumpah, kata ni bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan zat Allah. Jadinya kata ni kan ia bersumpah demi Allahnya. Mungkinlah dia bersumpah macam tu. Demi Allahnya, aku akan bunuh Yakubnya selepas bapa matinya. Mendengar ni, Ribka takut. Suruhnya Yakub lari. Nabi Ishaq pun menyokong. Baik takut larinya. Marah benar Esau ni. Maka Yakub pun keluar dari rumah dan berhijrah ke Mesopotamia. Di sana ia tinggal bersama dengan saudara Ribka, iaitu Laban. Masa di sana tu, tinggal bersama Laban tu, Nabi Yakub beritahu kepada Laban bahawa bapanya nyuruh kahwin dengan keluarga sendirinya. Dia kena suruh kahwin sama bini-bini Palestin pasal masa tu belum beriman. Jadinya Laban pun setujunya, bolehnya. Tapi mas kahwinnya, kau mesti kerja dulu sama aku 7 tahunnya di penternakannya, bidang penternakan. Okay. Anak Laban, ia ada 2 orang. Satu namanya Leah, satu lagi namanya Rahil. So, selepas satu, Nabi Yakub AS pun bekerja selama 7 tahun. Habis 7 tahun, ia mengagak kepada Laban ni, aku sudah selesai bekerja dengan umur 7 tahun. Beritahunya dia, aku mau kahwin sama Rahil. Kali kata Labannya, indah boleh. Pasalnya, Leah belum kahwin. Mengikut adat, Leah mesti kahwin dulunya. Baru boleh Rahil. Kalau istilah tani orang Brunei, kalau dia silap langkah bandu lah. Tidak boleh. Nabi Yakub pun setuju. Okey, ia kahwin dulu dengan Leah. Ia kahwin. Tapi untuk mendapatkan Rahil menjadi bininya, ia pun kerja 7 tahun lagi dengan Laban. Ia bekerja lagi 7 tahun. Selepas itu, baru ia boleh kahwin dengan Rahil. Pada masa itu, madu antara adik-beradik dibolehkan. Pada masa ni sudah dimansuhkan. Tidak boleh lagi. Daripada Leah tadi ni, Yakub
ada zuriat selamai 10 orang anak, dan daripada Rahil ada 2 orang anak, iaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yaqub ni, salah satu mukjizatnya adalah ia boleh mentafsir mimpi. Sama macam anak kesayangannya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ia sayang benarkan Nabi Yusuf alaihissalam ni. Berkemungkinan pasal kan ia mau kahwin sama Rahil yang awal-awal. Bukan pula yang dah sayangkan Laya ni. Ia mau kahwin sama Rahil. Jadinya zuriat daripada Rahil ni ia sayanglah. Tapi seperti mana yang telah diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, dipendekkan cerita, Yusuf pun indah dapat berjumpa dengan bapanya. Menangislah Nabi Yaqub ni. Menangis Yaqub ni sampainya buta. Menangis dia beranti-beranti. Kemudian pada satu ketika bila anak-anaknya itu balik daripada Mesir, pasal kemarau pada masa itu kan, minta pertolongan daripada pembesar di Mesir. Yang diorang indah tahu adalah Nabi Yusuf itu. Kemudian datang, kan Nabi Yusuf menetapkan syaratnya, bolehnya aku bagi kamu makanan, dengan syarat lepasan ni kamu mesti bawa adik kamunya. Nabi Yaqub, sudah tak aku hilang Yusufnya, kamu kan bawa lagi Benyaminnya. Apa jaminannya supaya ia tidak hilang? Kayaknya anak ni, kami jamin yang dia hilang. Kali sampai ke Mesir, rupanya kena tahan. Yusuf ada perancangan. Dibuatnya macam Benyamin ni seolah-olah mencuri. Baliklah semula. Balik semula dan melaporkan kepada Nabi Yaqub. Nah, kannya ia terbarat hatikunya akan melepaskan. Kamu tidak mau. Kemudian lepas itu, diorang berjumpa lagi, merayu lagi kepada Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf bawa tanya. Dia mengakunlah, sebenarnya aku ni adalah saudara kamunya. Adik-beradik kamu, kandung kamu yang kamu buang di perigi, ingat. Terkajut diorang. Lepas itu diorang bawa baju kuaninya, bagi arah bapanya. Kemudian Nabi Yaqub pun memegang baju Nabi Yusuf itu, disapukannya ke muanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka ia boleh melihat lagi semula. Dan ia pun datang ke Mesir, berjumpa balik semula dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan selepas beberapa ketika, Nabi Yaqub pun balik semula berjumpa dengan Esau, membawa keluarganya, diorang pun berdamai semula. Nabi Esau indah menunaikan sumpahnya itu, yang ia mau membunuh Nabi Yaqub selepas kematian bapanya Nabi Ishaq alaihissalam. Jadinya itulah saja yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Pengajaran yang boleh kita ni ambil bahawa kita ni mesti mengekalkan silaturrahim di antara kita ni, dan jangan ada berdendam di antara kita ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala indah suka orang yang memutuskan tali silaturrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini membawa manfaat kepada kita ni semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perjalanan dan perjuangan para nabi dan juga rasul, kesetiaan dan pengorbanan, mempertahankan iman dan